A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang dihormati lagi disegani Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahta, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW, yang sudi meluangkan masa bersama dengan doa untuk ilmu Gema Nur Iman bagi berkongsi hasil kajian Al-Fadil Ustaz tentang kisah rumah tangga Rasulullah SAW yang kita yang berusaha lagi berdedikasi Ibunda Hajar Rosniati Mansur selaku pengerusi Pertubuhan Gema Nur Iman beserta barisan takbir urusnya yang bermujahadah. Adalah tulang belakang dalam penganjuran kuliah-kuliah di Gema Nur Iman ini yang sangat saya alu-alukan dan kasihi jemaah pecinta ilmu serta penginfak istiqamah pilihan Allah yang tak jemu-jemu dan berbahagia meluangkan masa untuk halaqah ilmu di Gema Nur Iman. Tahniah saya ucapkan. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, kita masih terpilih untuk mengimarahkan kuliah duha pada pagi 26 Syakban 1445 bersamaan dengan 7 Mac 2024. Pada pagi yang berbahagia ini, kita teruskan menelusuri pengembaraan di Taman-Taman Syurga dengan penceritaan kisah kehidupan suri teladan agung akhir zaman Nabi Muhammad SAW bersama Al-Fadil Muhammad bin Mahta dengan kupasan hadis dan dalam bab susah senang. Pada pertemuan kita pada minggu lepas, kita telah selesai membincangkan asam garam ke-48. Jadi tanpa melengahkan lagi masa, kita mulakan halaqah ilmu kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Quran bagi memohon keberkatan majlis dengan pimpinan Al-Fadil Ustaz yang kita segani. Dengan rasa penuh hormat, saya persilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman Mahta untuk membuka majlis dan sekaligus memulakan pengembaraan kita di Taman-Taman Syurga pada pagi ini. Falyatafadhal mashkura ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, serahkanlah diri kami kepada Ramadan, serahkan Ramadan kepada kami, serta terimalah amalan Ramadan kami nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, yang Allah terus berikan kepada kita. Saya doakan jemaah Gema Nur Iman, walau di mana sahaja berada, sihat walafiat. Saya doakan kita semua Allah jodohkan kita bertemu dengan Ramadan tak berapa lama lagi, bukan setakat bertemu tapi bersama sepanjang 30 hari itu dan menghantar pulang Ramadan dalam keadaan Allah terimalah segala amalan kita. Terima kasih sekali lagi juga kepada seluruh jawatan kuasa Gema Nur Iman, Hajar Rosniati, AJK yang istiqamah dalam usaha yang insya-Allah hebat ini. Saya hanya menumpang, mudah-mudahan adalah sedikit sebanyak sahamnya. Jom kita teruskan pengajian kita yang merupakan pengajian terakhir. Pengajian terakhir sebelum Ramadan. Panjang umur, jumpa balik barangkali lepas Syawal. Biasanya kita di Malaysia ni kan, dia bukan sebulan Ramadan saja, dia sebulan pula Syawal. Nak jumpa balik Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Biasa begitu. Ala kulli hal, apabila kita dah tahu nak
orang kata nak berpisah lama tu, maka momen ataupun peluang pertemuan terakhir tu dia lagi feel, lagi terasa lah. Baik, mari kita teruskan pengajian kita. Hari ini insya-Allah kita akan baca, saya duk tengok-tengok mungkin 2 ataupun 3 hadis dan daripada buku ini. Cuma saya berfikir untuk nak kembangkan kepada buku Asam Garam 2 nanti. Ada rasa kena baca sedikit sebanyak. Jadi siapa yang ada buku yang kedua, mungkin boleh siap-siap duduk sebelah tepi tu, nanti kita boleh rujuk sama-sama insya-Allah. Baik. Hari ini kita mula dengan babak ke-49, masih lagi dalam bab 2 tentang susah senang Nabi dengan Ummul Mukminin, muka surat 137. Jarang kita menemui watak ataupun babak rumah tangga Nabi yang watak utama Sayyidatina Safiyah. Adalah sebelum pada ni. Cuma apabila muncul Sayyidatina Safiyah sebagai watak utama, kisah dia menarik lain pada yang lain. Itu secara umum saya perasan. Baik, Asam Garam 49 tajuknya Sayyidatina Safiyah kena ejek. عن ثابت عن أنس قال بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي فبكت. Boleh baca terjemahan? Daripada Thabit, daripada Anas menceritakan bahawa Sayyidatina Safiyah dapat tahu yang Sayyidatina Hafsah mengata kat dia, ada kata kat dia dengan panggilan anak Yahudi, anak perempuan Yahudi, bintu Yahudi. Fabakat, menangis dia. Menangis Sayyidatina Safiyah. Fadakhala 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki. Kebetulannya nak jadi cerita dan ada hikmahnya, Nabi masuk ke rumah dia, tengok dalam keadaan dia menangis. Kalau kita ingat sebelum pada ni pun kisah beliau dengan Nabi begitu jugalah situasi dia, menangis. Yang ingat kes unta dia meragam tu. Dia merajuk, lepas tu Nabi pujuk, lepas tu Nabi pula merajuk, dia pula pujuk. Ini dia punya ni. Dan kita kena baca buku yang kedua nanti supaya tidak berlaku salah faham, supaya kita lebih memahami bukan karakter, sekadar karakter, tapi situasi Safiyah itu bagaimana, dia berlainan daripada orang lain. Menangis dia Nabi jumpa dia dalam keadaan menangis. Faqala ma yubkik. Lalu Nabi tanya khabar dia, ma yubkik, sebab apa menangis ni, apa cerita menangis ni. Faqalat, lalu dia pun berkata, qalat li Hafsah inni bintu Yahudi. Dia mengadulah. Safiyah kata saya anak Yahudi. Di sini kita akan hurai sedikit, lepas pada ni kita bincang sedikit, kita baca dahulu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun respon, jawab. Innaki labnatu nabi wa inna ammaki lanabi wa innaki latahta nabi fa fima tafkharu alaik. Nabi respon kat dia. Nabi kata, awak kan anak Nabi, pak saudara awak pun Nabi, dan sekarang ni awak isteri kepada seorang Nabi. Fa fima tafkharu alaik. Jadi dengan apa lagi yang mereka semua nak rasa lebih tinggi, rasa lebih hebat daripada awak? Thumma qal, kemudian nanti Nabi jumpa Sayyidatina Hafsah, Nabi kata ittaqillah ya Hafsah. Hafsah, takutlah pada Allah. Pesan tegas tu tuan-tuan. Hadis riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi letak dalam kitab Akhlak Terpuji bab keutamaan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkas saja kisahnya, tapi kalau kita nak bincang, saya pernah kuliahkan jadi satu kuliah panjang, satu kuliah khas sebab kita boleh kupas hurai dari pelbagai sudut lah. Tapi bukan kita nak pergi seterinci itu. Ala kulli kita sebut sekadar yang boleh kita jelaskan dalam masa yang ada ini. Pertama saya nak tarik perhatian pada kita belajar tentang hadis Nabi, tentang sirah Nabi, selain daripada kita mengetahui fakta, ni saya punya kecenderungan. Yang lebih daripada itu kita nak cungkil, saring akhlak tu. Apa yang boleh kita pelajari, cerminan untuk diri kita kan. Apa yang punya tak kena dengan apa yang kita buat selama ini, tengok daripada hadis-hadis Nabi ni. Baik, pertama pada perkataan
yang disebut itu bintu Yahudi, anak perempuan Yahudi. Anak bahasa kita kalau Kelantan jenis anak Yahudi ni. Anak Yahudi, istilah anak sekian-sekian, anak rujuk kepada apa satu bangsa, satu puak sekian. Ini biasa dalam masyarakat kita. Kita pun kadang duk guna juga tanpa orang kata perasan hal ini. Dan ini betul ataupun tidak, kita tengok pada dalam hadis ini tak boleh. Dia bukan kita kata, tak, kita kata betul. Contohlah ini maaf sebutlah, anak-anak kita pun ada kita tegur, anak saya anak keling, anak keling. Memanglah dari segi keturunan dia tu, keturunan keling, keling itu nama keturunan apa, itu tak ada isu. Tapi di sebalik pelafazan itu sebut tu anak keling, ada unsur penghinaan, unsur merendahkan. Itu yang tak boleh. Bukan isu pada perkataan semata. Betul lah, dia anak keling. Betul lah, dia anak Cina. Betul. Tapi kau lafazkan itu sebagai apa? Apa maksud? Seolah-olah kita bercakap tu kita lebih tinggi daripada dia. Anak Cina. Ataupun dalam yang lebih, orang kata, itu berkaitan dengan bangsa, keadaan yang lain pula, kalau dia Kelantan lah, contoh Kelantan sebab kita biasa dengar yang tu. Jenis anak tak ada pok. Ada ibu itu orang Kelantan boleh sebut. Jenis anak tak ada pok. Maksudnya jenis anak tak ada ayah. Apa maksud dia? Apa awak sebut macam tu? Dengan nada itu. Seolah awak merendahkan tu anak yatim. Maksudnya anak yatim lah. Anak yatim ni, yang perangai macam tu. Anak yatim biasa perangai macam tu. Ini benda yang Allah kita kena beringat lah. Kita melabelkan itu. Walaupun ya, secara betul lah dia anak yatim, ayah dia tak ada. Tapi ungkapan itu, dia ada unsur kita tu lebih tinggi daripada orang kita ini. Sebagaimana yang berlaku dalam rumah tangga Nabi ini, dan ini biasa, setiap Nabi pun manusia, adalah ketelanjuran mereka, kesilapan mereka sebagai manusia, dan di situ akan terselahnya akhlak didikan Nabi SAW. Jadi kita tahu, Sayyidina Safiyah pernah mengata atau bercakap macam mana sampai sebut kepada Sayyidina Hafsah, sebut kepada Sayyidina Safiyah, anak Yahudi. Memang jenis anak Yahudi begitu menangis Sayyidina Safiyah. Apatah lagi kita kena faham status Yahudi itu, saya selalu sebut kena faham zaman Nabi, status Yahudi itu memang dibencilah. Hatta hari ini pun begitu. Yang ni kita akan hurai, kita akan baca lanjut daripada kisah-kisah yang berikut ini untuk kita rasa, tuan-tuan. Baik, itu satu. Yang kedua, iaitu pada ucapan Nabi SAW ataupun sebelum pada itu tindakan Nabi yang kita boleh pelajari. Di sini saya dapat ambil bagaimana teknik ataupun tindakan Nabi SAW, iaitu bagaimana dalam masyarakat, dalam keluarga, saudara kita, adalah orang teruji dengan status diri dia. Ayah dia, contoh seorang anak, ayahnya ayah yang biasa, ataupun bahkan contoh yang ekstrim, ada anak ayah dia penagih dadah. Dia tak bersalah. Dia tidak bersalah mak dia begini-begini. Yang salah mak ayah dia. Tapi masyarakat secara umum tak sedar menghukum anak itu dengan status si ayah, dengan status si ibu. Ada orang tergolong, ada orang teruji dengan ini, teruji disebabkan status diri dia. Jadi kita yang sekeliling ini, apa akhlak kita, apa sunnah yang Nabi buat, iaitu daripada sini mengangkat motivasi jati diri golongan yang orang kata teruji ini. Ini contoh Sayyidina Safiyah, bagaimana dia menanggung status anak Yahudi, itu hakikat yang tak boleh nak orang kata dibuang lagi. Duduk pula di Madinah, ketika ini menjadi isteri Nabi, tidak ada seorang pun dah orang Yahudi yang tidak beriman. Keluarga dia semua dah diusir, dah dibunuh pun. Ayah dia, suami dia masa perang Khaybar, duduk dalam komuniti Madinah yang membenci dia, membenci Yahudi itu. Itu keadaan dia. Dan ini sikit sebanyak kita sebut, dia memberi tekanan, memberi ujian mental. Dan bagaimana Nabi SAW mencari maklumat ataupun mencari sisi-sisi yang boleh diangkat balik moral dia. Itu Nabi sebut, awak kan anak Nabi. Maksud sini labnatu nabiyyin, maksudnya anak keturunan Nabi. Bukannya anak direct Nabi, ayah dia bukan Nabi lah. Ini anak keturunan Nabi. Moyang awak atas sekali itu seorang Nabi. Siapa?
iaitu Nabi Harun alaihissalam. Wa inna ammaki la nabi. Pak saudara awak pun nabi. Merujuk kepada moyang saudara Nabi. Nabi Harun moyang turun ke bawah, Safiyah moyang Nabi Harun, dan Nabi Harun adiknya ataupun abangnya Nabi Musa alaihissalam. Tu Nabi sebut wa inna ammaki la nabi. Pak saudara awak pun nabi. Ini merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa innaki la tahta nabi. Dan sekarang ni pun awak isteri kepada seorang nabi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Tiga apa penguat jati diri yang Nabi sebut. Kalau Nabi boleh je Nabi sebut awak ni kan keturunan Nabi. Cukup sekadar Nabi Harun. Tapi ada ruang dan ruang lagi untuk Nabi nak up lagi. Pak saudara pun Nabi. Sebutlah. Pak saudara pun Nabi. Apa sahaja kita kata apa unsur-unsur yang boleh menaikkan semangat dia, menguatkan dia punya jati diri itu disebut. Begitu. Fafima tafkharu alaik. Jadi sebab apa lagi, apa perkara lagi yang mereka nak rasa lebih tinggi daripada awak? Awak tu lebih tinggi. Oh, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat diri Sayyidina Safiyah. Itu tindakan Nabi, masya-Allah. Kita pun kena begitulah. Kita kena begitu, orang yang down kita angkat semangat dia, anak kita ke siapa ke, atas keadaan apa saja. Kemudian Nabi sempurnakan lagi tindakan Nabi dengan nasihat pihak sana lah pula. Saya Safiyah takut pada Allah, beringat awak jangan duk begini kan. Baik, itu hadisnya. Jelas? Alhamdulillah, baik Ustaz. On track, Kalau insyaAllah. ini insya-Allah boleh kita terus ke buku yang kedua. Ada orang angkat tangan, saya terperasan. Puan Salkiah ada angkat tangan ke? Raise a hand. Ada nak tanya apa ke? Ke tetap tekan? Biasanya Puan Salkiah punya phone rosak tu Ustaz. Baik, kita teruskan. Okey, saya sebut tadi buku yang kita rujuk, buku yang kedua. Saya rasa saya nak ambil peluang last kali saya baca bulan bila ni? Bulan 8. Bulan 8 2022 saya baca hadis ni, dan saya rasa nak sampai peluang nak baca buku yang kedua ni lambat lagi. Rasa nak baca hadis-hadis yang berkaitan dengan Safiyah yang ada dalam buku ini. Mudah-mudahan dia ni momen dia kena cerita tentang dia. Kita nak baca beberapa kisah tentang beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan lebih membawa kita empati, memahami Safiyah ni. Jarang kita beri perhatian kepada Ummul Mukminin ini berbanding Sayyidatina Aisyah, berbanding dengan Ummu Salamah dan lain-lain. Baik, siapa yang ada buku, kita terus ke bab 2 tentang nikah, muka surat 192. Saya akan baca beberapa hadis sahaja dan bacaannya sekali lalu sahaja untuk kita tadi menjiwai situasi Sayyidatina Safiyah. Muka surat 192, boleh? Kalau tak ada buku kita dengar saja tuan. Muka surat 192 bab 2 tentang nikah. Sebelum pada itu saya nak sebut jemaah sekalian, buku ini antara saya kata yang under appreciate sebab ramai yang beli tapi tak ramai yang baca sampai habis. Dia kata padat sangat. Memang diakui lah padat. Itu pun banyak dah saya buang. Sebab kisah dia, hadis-hadis dia, contoh dalam bab nikah ni takkan jumpa, bukan nak kata saya yang buat, tak. Saya jumpa ni pertama sekali saya jumpa, Allah ni. Orang kata gelepar kata-kata. Masuk banyak. Tiba-tiba nak apabila edit tu, Allah tebalnya ni. Buang. Teks Arab pun dibuang, banyak dibuang untuk ni. Tu pun tetap jadi rasa padat. Nak kata Allah, kita tak akan jumpa hadis yang kita baca ini, dalam pengajian sirah yang biasa. Pengajian sirah yang biasa, dia ada kepentingan dia fokusnya kepada peristiwa-peristiwa besar. Yang ni peristiwa terperinci melibatkan orang tertentu. Baik, muka surat 192 kita baca dahulu. Babak ke 103, tajuknya berkenaan Islam sejak awal. Bahagian ini kita cerita tentang hadis-hadis pernikahan Nabi dengan Sayyidatina Safiyah. Ibrahim bin Ja'far daripada ayahnya berkata bahawa ketika Safiyah datang menghadap Nabi, baginda berkata kepadanya, ayahmu tidak henti-henti menjadi orang Yahudi yang paling keras menentangku sehingga Allah menghancurkannya. Beliau menjawab, wahai Rasulullah, sungguh Allah berfirman dalam kitabnya bahawa seorang tidak menanggung dosa orang lain. Pandai dia. Kita kena jelaskan background, latar belakang peristiwa supaya tidak berlaku apa cerita ni. Kita tahu
Nabi nikah dengan Sayyidatina Safiyah lepas pada perang Khaybar. Khaybar satu tempat dalam 3 jam dari Madinah. Saya pergi itu bulan 10. Tapi tak dapat akses, tengah dia buat renovation. Khaybar satu kota, satu pusat uh, pusat penempatan orang Yahudi sejak zaman Nabi lagi di situ. Khaybar. Di situ berkumpul orang Yahudi yang orang kata di spearhead, rencanakan oleh ayah dia sendiri, Huyai bin Akhtab, untuk nak serang Madinah. Lalu itulah berlaku perang Khaybar. Nabi pergi dulu, Nabi kepung gini. Pendek cerita selama sebulan di sana, terkepung, menyerah kalah, ayah dibunuh, suami dia bunuh begini. Dan wanita Yahudi, anak-anak Yahudi semua menjadi hamba perang. Itu biasalah zaman itu. Pendek cerita, Sayyidatina Safiyah akhirnya kahwin dengan Nabi SAW. Dia tidak menjadi hamba, tapi Nabi nikah, Nabi jadikan dia sebagai Ummul Mukminin. Ini latar belakang dia. Ini sembang-sembang Nabi dengan dia lah. Nabi kata, ayah awak dulu tak henti-henti. Jadi orang Yahudi paling keras menentangku. Jadi kita tahu dah, ayah dia orang Yahudi paling benci, paling jahat dengan Nabi SAW. Itu dah status dah, bukan sekadar Yahudi, tapi dia anak kepada ketua Yahudi yang menentang Nabi. Tapi pandai dia kata Rasulullah, Allah bersebut dalam Quran, dalam kitabnya, seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Pandai. Ayah lah, mak lah, tapi dia anak tidak menanggung dosa mak ayah kalau tidak terlibat bersama sekali. Begitu saja Nabi nak sebut. Kemudian Nabi bersabda, sekarang awak buat pilihan. Jika awak memilih untuk masuk Islam, saya sendiri akan mengambil awak. Dia memperisterikan dia. Jika awak memilih untuk kekal sebagai Yahudi, saya mungkin bebaskan awak dan awak boleh kembali ke pangkuan kaum awak. Ada 2 pilihan Nabi bagi pada dia. Nak masuk Islam, saya akan nikah dengan awak. Kalau tak nak masuk Islam, nak bebas apa, saya pulangkan awak balik bersama kaum. Safiyah berkata, ya Rasulullah, sebenarnya saya sudah berkenan dengan Islam dan mempercayai awak sebelum awak menyuruh saya lagi. Allah. Jadi saya memilih untuk pergi bersama rombongan awak. Saya sudah tidak punya apa-apa dengan Yahudi, tidak ada ayah maupun saudara. Awak berikan pilihan kepada saya sama ada kekufuran atau Islam, maka Allah dan Rasulnya yang lebih saya suka daripada dimerdekakan dan kembali kepada kaum saya. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Jadi kita tahu daripada hadis riwayat ini, Sayyidatina Safiyah, dia sebelum pada dia masuk Islam tu, dia dah ada kecenderungan untuk masuk Islam. Dan ini dikuatkan lagi dengan hadis yang kita akan baca selepas pada ni, insya-Allah. Baik. Saya kata tadi kita baca sekali lalu sahaja. Kita teruskan muka surat 100. Baik, kita baca tajuk. Muka surat berikutnya, kenduri kahwin seadanya. Ibu boleh baca sendiri. Muka surat berikutnya 194, Asam Garam 105, baru rasa kemesraan seorang suami. Ini kita baca. Hadis ini ada di Sahih Al-Bukhari. Anas bin Malik menceritakan, Nabi tiba di Khaybar. Tak kala Allah membuka kubu Khaybar, baginda diceritakan tentang kecantikan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Suaminya terbunuh sedangkan beliau baru bergelar pengantin. Maka Rasulullah pun memilihnya untuk baginda. Selepas itu, sebelum pada tu untuk saya jelaskan, takut kita nampak kadang kita sebut riwayat ini dikumpulkan satu versi, kita tak boleh berpada dengan versi itu, menyebabkan kita mungkin salah faham. Contoh di sini katanya Nabi diceritakan tentang kecantikan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Lepas tu Nabi nak kahwin dengan dia. Macam ni Nabi ni ambil peluang untuk diri dia. Tak, kita kena gabung dengan riwayat yang lain. Saya tak ingat nak rujuk bahawa macam mana Nabi boleh tahu tentang dia, macam Nabi nak boleh kahwin dengan dia. Asal Nabi tak kisah pun. Asal dia dalam kalangan hamba perang, akan dibahagi-bahagikan. Yang ni siapa punya. Jadi Safiyah asal dah dibahagikan dah. Safiyah akan dapat kat satu sahabat Nabi ni. Nak sahabat Nabi. Tapi ini menarik. Ada seorang sahabat Nabi yang lain, dia report kat Nabi. Dari sudut lain saya kata dia bukanlah cemburu, dia adalah perasaan. Dia tak dapat Safiyah. Kawan tu pun tak boleh ni. Dia pun adu kat Nabi, kata Rasulullah, Safiyah ni, ada Safiyah dapat kat sahabat sekian ni. Saya tak boleh dia. Safiyah ni anak raja, anak orang kaya, anak ketua gini ni. Tuan yang lebih layak dengan tu.
Jadi nampak tak dia ada unsur sahabat unsur. Bukanlah dengki, bukan dengki tapi ada perasaan tu, tak puas hati terdapat. Jadi mengadu kepada Nabi dan Nabi ambil. Nabi ambil tu fikir atas dasar tu. Kalaulah dibiarkan apa Safiyah itu, yalah sebagai bahagian awal, itulah kawan tak puas hati lah apa semua. Tak apalah bagi Nabi ambil. Dan Nabi ambil tu pun ada orang kata apa, ada pertimbangan yang lain juga, di sebagai anak kepada ketua Yahudi, di sana boleh memenangi hati dan sebagainya. Itu asalnya, bukan Nabi mula-mula kira aku nak anak Safiyah, tak. Dia ada cerita di sebalik itu. Ya, begitu. Itu saya sebut. Maka Rasulullah pun memilihnya untuk baginda. Selepas itu kita baca, selepas itu Nabi membawa Safiyah pulang sehinggalah kami tiba di Sadur Rawha. Saya sampai tempat ni, Sadur Rawha. Safiyah mula suci daripada haid, justru Nabi bersama beliau buat kali pertama. Kemudian baginda menyiapkan hais, ni sejenis makanan yang dihidangkan dalam bekas kecil yang terbuat daripada kulit. Lalu baginda memberi arahan kepada Anas, jemput semua orang di sekitar awak. Itulah kenduri Nabi, kenduri Rasulullah dengan Safiyah. Selepas itu baginda berangkat pulang ke Madinah. Anas bin Malik menceritakan, aku lihat sendiri Rasulullah menyiapkan tempat duduk di belakang untuk beliau, yakni Safiyah. Selepas itu baginda duduk di tepi unta dan meletakkan lutut baginda, lalu Safiyah mengenjakkan kakinya di atas lutut baginda sehingga beliau dapat naik atas tunggangan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bayangkan, unta tinggi sebenarnya, tinggi. Dia duduk tu pun kita nak naik, jenuh, kena mengangkang ni. Saya pernah pertama kali pengalaman naik unta. Bukan kata semudah yang kita ni lah. Apa lagi perempuan. Jadi Nabi jadikan lutut Nabi sebagai tangga. Nabi jejak kaki, barulah naik, baru mengangkang naik atas unta. Itu Nabi. Saya sebut baru rasa kemesraan, tajuknya baru rasa kemesraan seorang suami. Kita tak baca daripada awal kan. Sayyid Safiyah, kita bandingkan masa dia sebelum kahwin dengan Nabi, dia dah beristeri, dah jadi 2 kali isteri. Dua-dua orang suami dia kasar dengan dia. Tak berapa hormat dia sebagai isteri ni. Masa kahwin dengan Nabi baru saya buat tajuk tu. Dia rasa suami yang romantik, yang apa, hormat dia, letak kaki bagi naik dulu. Masya-Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Seterusnya, muka surat sebelahnya, Abu Ayyub curigai Safiyah. Baik, kita baca, menarik ni. Abu Hurairah menceritakan, pada malam pertama Rasulullah bersama Safiyah, Abu Ayyub berjaga malam di luar pintu khemah Nabi. Keesokannya Rasulullah bertakbir. Allahu Akbar, terkejut Nabi. Tak kala melihat Abu Ayyub yang bersedia dengan pedang. Nabi keluar dari khemah, ada Abu Ayyub, terkejut Nabi. Allahu Akbar, apa ni? Beliau berkata, wahai Rasulullah, perempuan itu masih baru bernikah, yakni dengan suami sebelum ni. Tambahan pula saya yang bunuh ayah dia, saudaranya dan suaminya, Abu Ayyub. Tuan-tuan kenal Abu Ayyub, orang yang Nabi menumpang di rumah dia pertama kali sampai Madinah. Saya bunuh ayah dia. Bukanlah, tiga-tiga orang paling dekat dia, Abu Ayyub yang bunuh. Ayah dia, abang dia, suami dia. Jadi saya rasa tak selamat dia bersama Tuhan. Lantas Rasulullah ketawa dan mendoakan kebaikan untuknya. Dalam riwayat lain, Nabi berdoa untuknya, Allahumma hfaz Aba Ayyub kama bata yahfazuni. Ya Allah, peliharalah Abu Ayyub sebagaimana semalam dia berjaga malam untuk menjagaku. Jadi ini adalah sirah Ibnu Hisham. Jadi itu satu aspek Abu Ayyub tu, bagaimana seorang sahabat Nabi yang cakna dengan Nabi, dia bimbang standby je. Satu sudut yang lain kita tahu Safiyah tu, bagaimana dia, ayah dia mati, abang dia mati, terbunuh suami dia ni. Kenapa dia bunuh ni? Bukannya ni perang, bukan mati dalam perang pun. Sebab perang Khaybar dia tak berlaku perang sebagaimana yang ni. Kemuncak dia mereka, orang kata, ditawan dan hukuman orang yang memberontak ni, orang yang ni ialah hukum bunuh. Mereka dihukum bunuh asal kesalahan. Baik. Jadi lagilah kita rasa. Ya. Okey, itu muka surat 1. Nah, ni kita baca 2 lagi insya-Allah, 2 lagi. 197. Safiyah dan Nabi dan Safiyah sembang sampai pagi. Ini menarik. Kita baca sekali lalu. Daripada Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha, daripada Anas bin Malik juga
daripada Subaitah binti Hanzalah, daripada ibunya Sinan Al-Aslami. Riwayat kedua-duanya saling melengkapi bahawa selepas Rasulullah berjaya memenangi Khaybar, Allah kurniakan baginda perang, harta perang daripada harta Yahudi di sana. Baginda turut mengambil Safiyah binti Huyai dan seorang sepupunya sebagai perempuan tawanan perang. Baginda mengarahkan Bilal membawa mereka. Kemudian baginda menawarkan kepada beliau untuk dimerdekakan jika beliau memilih Allah dan Rasulnya. Safiyah menjawab, saya memilih Allah dan Rasulnya. Maka beliau pun memeluk Islam, Nabi memerdekakannya, kemudian menikahinya. Maharnya ialah kemerdekaan dirinya sendiri. Itu mas kahwin Sayyidah Safiyah. Baginda perasan ada kesan lebam di matanya. Nabi bertanya, kenapa ni? Nabi mula jumpa Safiyah, mata dia lebam. Safiyah pun menjawab, wahai Rasulullah, sebenarnya sebelum ini saya bermimpi melihat bulan purnama dari arah Yathrib sehingga jatuh di bilik ataupun ribaan saya. Keesokannya saya ceritalah kepada suami saya, Kinanah. Lantas dia membentak, awak suka ya kalau menjadi isteri raja akan datang dari Yathrib? Lalu dia menampar muka saya. Ini antara contoh. Itulah dia suami dia kasar dengan dia. Selepas itu Safiyah datang haid. Rasulullah tidak keluar dari Khaybar melainkan selepas Safiyah suci daripada haid. Rasulullah keluar dari Khaybar dalam keadaan belum bermalam bersama Safiyah lagi. Ketika dibawakan dekat kepada Rasulullah tunggangan untuk mula bergerak, Safiyah pun meletakkan kaki baginda untuk Safiyah menginjak kakinya di paha Rasul baginda untuk naik. Bagaimanapun Safiyah enggan. Sebaliknya beliau naik dengan meletakkan lututnya ke paha baginda. Dia pun baliklah penghormatan Nabi itu. Rasulullah kemudian menutupnya, baginda memboncengnya di belakang. Nabi jadikan selempang baginda untuk menutup muka dan belakangnya, kemudian mengikat selempang di bawah kakinya. Baginda menjadikan Safiyah seperti isterinya. Ini bukti bahawa Sayyidah Safiyah ialah isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin, kerana berhijab. Kalau sekadar imak, sekadar hamba, tak apa yang perlu berhijab. Tak kala sampai di suatu tempat yang disebut Tabar, yang jaraknya 6 batu dari Khaybar, baginda pun merancang untuk bersama buat kali pertama dengannya. Bagaimanapun beliau enggan. Nabi terasa hati. Kemudian sampai di Syahba yang jaraknya 1 barid dari Khaybar, Nabi pun mengarahkan Ummu Sulaim, ni mak kepada Anas. Nabi arahkan dia, minta persiapkan puan kamu ni, dandankan dia. Rasulullah hendak bersamanya di sana. Ummu Sulaim membalas, tapi kita tidak punya khemah sebagai tempat untuk bersiap. Lalu beliau pun menggunakan 2 helai kain dan jadikannya penghadang dengan pokok. Di situ beliau mendandan dan mewangikan Safiyah. Ummu Sinan berkata, Ummu Sinan ni yang kalau perasan awal tadi dia yang meriwayatkan hadis ni. Ummu Sinan berkata, aku antara orang yang ada ketika itu. Kami dandan rambutnya, kami pakaikannya wangian. Seorang hamba perempuan mengumpul barang perhiasan yang ada daripada perempuan-perempuan yang lain. Tidak pernah lagi aku cium bau yang sewangi bauan malam itu. Ini si perempuan. Dalam hari kita tahu perang Khaybar juga disertai oleh para wanita, Ummu Sulaim, Ummu Sinan, dan hikmah ketika ini mereka yang jadi kata apa tu juru hias pengantin. Pinjam lagi pakat-pakat kumpul barang-barang kemas ataupun perhiasan daripada perempuan-perempuan yang lain ni nak dandan apa pengantin ni. Baik. Kami asyik duduk tengah ni, duduk ni perempuan, ibu-ibu pun tahulah ni apa bab mendandan ni kadang semangat dia daripada pengantin tu. Oh ni ejas sana je sini jadi anak patung pengantin tu. Jadi kami asyik sehingga diberitahu Rasulullah sudah dekat, sudah hendak menemui isterinya. Lama sangat duduk dandan ni. Kami segera memakaikannya celak. Ketika itu kami di bawah pokok dumah. Allah Alam, saya tak tahu, tak dan kaji pokok dumah ni macam mana. Tidak lama kemudian Rasulullah datang berjalan, lalu Safiyah berdiri menyambutnya. Demikian kami diajar. Kami pun meninggalkan dia dan membiarkannya bersama Rasulullah. Di situ baginda tidur bersamanya. Keesokan paginya kami bertanya khabarnya. Tanya, beliau ingin mandi. Maka kami bawa beliau sehingga jauh dari tempat tentera. Beliau pun qada hajat dan kemudiannya mandi. Aku bertanya beliau, ni Ummu Sinan, apa pendapatnya tentang Rasulullah? Safiyah pun ceritalah. Baginda sangat suka dengannya sampai baginda tak tidur semalam kerana bersembang. Ini yang menarik. InsyaAllah. Baik. Sembang sampai tak tidur. Antara perkara yang baginda tanya, mengapa awak enggan ketika saya mahu bersama awak di tempat mula-mula? Ingat tadi ada disampaikan dari Tabar. Nabi nak saya nak bersama kat situ. Dia tak nak. Itu yang Nabi terasa. Nabi tanya kenapa masa tu awak tak nak?
Lalu aku menjawab, sebenarnya saya bimbang keselamatan awak kerana di tempat itu masih dekat dengan orang Yahudi. Bukan saya saja dia lah tak nak. Keesokan paginya Rasulullah mengadakan kenduri walimah di situ juga. Jamuan ketika itu hanyalah hais, manakala pinggan-pinggannya menggunakan kulit. Orang ramai bersarapan pagi itu. Selepas itu Rasulullah teruskan perjalanan dan berhenti lagi di Qusaybah yang jaraknya 16 batu. Hadis riwayat Sa'ad. Qusaybah juga ada tempat dia sampai hari ini. Baik, terakhir kita nak baca riwayat yang berikutnya. Safiyah mula dicemburui, nak lebih memahami situasinya. Bagaimana Safiyah ini, dia bukan sekadar status dia sebagai Yahudi, tapi dia cantik, dia ni sehingga kan ada unsur lain iaitu kecemburuan. Daripada Atha bin Yasar menceritakan, ketika Rasulullah pulang dari Khaybar bersama Safiyah, baginda tempatkannya di salah sebuah rumah milik Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man, sahabat Nabi, rumah-rumah Nabi dan rumah isteri Nabi tu asalnya semua rumah dia. Rumah dia. Nabi nikah dengan Sayyidina Aisyah, dia hadiahkan rumah tu dekat Nabi. Kemudian Nabi nikah seorang lagi, duduk rumah sebelah Nabi. Kemudian Nabi nikah seorang lagi, dia pun beralih, pindah. Rumah dia duduk tu bagi kat isteri Nabi. Begitulah. Lalu kali ada sampai pernikahan dengan siapa dah. Tinggal satu rumah dia je. Dan tinggal satu rumah dia dengan rumah Nabi lain rumah isteri. Nabi pun nikah dengan seorang lagi, saya tak ingat siapa. Nabi pun tak minta lah. Tapi Harithah bin Nu'man dia faham, dia kata dia hadiahkan rumah tu, dia pula pindah jauh daripada Nabi SAW. Asal rumah dia. Ini Harithah bin Nu'man. Kita kena ingat dia ada orang kata pengalaman eksklusif yang tak dikongsi dengan orang lain. Dia yang hadiahkan rumah kepada Nabi SAW. Lalu para wanita Ansar mendengar khabar ini, termasuklah tentang kecantikannya. Maka mereka berpakat untuk datang melihat sendiri. Ni Safiyah dah sampai duduk di rumah ni. Jadi orang dengar tanya khabar macam-macam, cantiknya gini ni, pergi. Sayyidina Aisyah juga datang dengan memakai niqab tutup muka. Beliau sampai masuk untuk melihatnya. Namun Nabi mengecam beliau. Semasa beliau keluar, Nabi pun ikut dia. Nabi dah tengok dia keluar, Nabi cam ni isteri aku, dia Nabi ikut dia. Nabi tanya, bagaimana awak melihat dia, wahai Aisyah? Aisyah menjawab, macam perempuan Yahudi biasalah. Oh itulah Sayyidina Aisyah. Jadi fahamlah di sudut tu. Lalu baginda bersabda, jangan kata begitu wahai Aisyah, dia sudah Islam, malah baik keislamannya. Kecemburuan. Hadis Ibnu Sa'ad. Hadis yang kedua terakhir daripada Subaitah binti Hansalah daripada ibunya Ummu Sinan menceritakan apabila ni sambungan. Hadis ini adalah sambungan yang hadis panjang kita baca tadi. Ummu Sinan yang sebut dia. Apabila kami sampai di Madinah, kami masing-masing tidak masuk lagi ke rumah kami. Kami hantar dulu Safiyah ke rumahnya, iaitu rumah Harithah bin Nu'man disediakan tadi. Maka wanita Muhajirin dan Ansar terdengar khabar ini. Mereka ramai-ramai datang untuk menemuinya dalam keadaan tidak boleh terima. Aku perasan, kata Ummu Sinan, ada 4 orang isteri Nabi turut datang dalam keadaan berniqab. Bukan Sayyidina Aisyah seorang. Siapa lagi? Zainab binti Jahshin, Sayyidina Hafsah dan Juwairiyah. Kata Ummu Sinan, aku terdengar Zainab berkata kepada Juwairiyah, "Hei anak Haris." Juwairiyah binti Al-Haris. Dia kata, "Hei anak Haris, saya rasa perempuan ni akan tewaskan kita semua tak lama lagi." Hadis Ibnu Sa'ad. Baik, saya berhenti setakat ni. Itulah saya nak sebut tadi tentang Safiyah. Kita boleh memahami keadaan dia tu bagaimana, orang tak berapa suka dia sebab apa, dia gabungan faktor kan. Pertama dia tu status dia sebagai anak Yahudi, ayah dia bukan sebarang Yahudi, jahat lagi, ketua lagi. Pertama, yang kedua dia tu cantik. Tu saya kata kalau si Nabi yang saya berdasarkan riwayat yang ada, si Nabi yang paling cantik adalah Sayyidina Safiyah. Wallahu a'lam. Habis hadis yang ini, mana hadis pertama dari buku yang pertama tu habis. Baik, bagi saya bernafas dulu, ada isu ke tidak? Ada apa-apa nak tambah, nak ditanya insya-Allah. Sebelum kita masuk pada hadis yang berikutnya. Maaf Ustaz, soalan pertama. Aqqab bin Yasar ni orang Madinah, orang Ansar ke Ustaz? Mana siapa? Aqqab bin Yasar ni. Di buku tak dengar. Aqqab bin Yasar kan, yang daripada Aqqab bin Yasar. Aqqab bin Yasar, dia tabi'in. Tak silap dia tabi'in. Oh, dia first time saya baru dengar dia pemilik rumah Nabi dan para ummah mukminin. Masya-Allah. Ya tu Harithah bin Nu'man. Oh, Harithah bin Nu'man bukan dia lah. Bukan, ni Aqqab bin Yasar dia cerita.
Dia cerita ni. Okey, Harithah bin Luqman ni sahabat Nabi ya? Harithah bin Nu'man sahabat Nabi, dia orang Ansar. Masya-Allah. Cari maklumat tentang dia. Saya nak cari. Ha. Terima kasih Ustaz. Baik, Membantu. Atta' bin Yasar ni tak saya nak confirm. Betul lah. Dia Atta' bin Yasar tabi'in. Dia bukan sahabat. Tapi Harithah bin Nu'man sahabat Nabi. Baik, ada soalan lain? Tak ada? Kita teruskan insya-Allah. Baik, muka surat 139. Sayyidatina Aisyah asam garam ke-50. Sayyidatina Aisyah geram Nabi diperolokkan. Ini saya ingat antara kisah yang masyhur, tapi kita huraikanlah insya-Allah. Kita ambil istifadah insya-Allah dan peringatan kepada kita semua. Ma'mar an Zuhri an Urwah an Aisyah. Dari segi jalur periwayatan ni daripada semua nama ulama besar ni Allah. Ma'mar bin Rashid daripada Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, daripada Urwah bin Zubair, daripada Sayyidatina Aisyah. Yang induk yang memulakan cerita ni Sayyidatina Aisyah lah. Dia berkata, qalat kana al-yahud yusallimuna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu, orang Yahudi jumpa Nabi, mereka akan beri salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebut, cuma salam mereka tu sebutan dia Assalamualaikum. Ni masa di Madinah, masa era Yahudi masih ada di Madinah lagi, sebelum diusir ke semuanya. Jumpa Nabi, Assalamualaikum. Begitu. Konon mesranya gini. Tapi pada sebutan itu lain. Sayyidatina Aisyah puasa assam, bukan assalam. Assalamualaikum. Fafatinat Aisyah ila qawlihim. Kemudian Sayyidatina Aisyah perasan, faham kata-kata mereka tu. Maksud lain ni. Suspicious. Dengar betul-betul? Ya, betul lah. Bukan bagi salam, tetapi doa keburukan. Lalu satu ketika, sekali lagi apabila mereka jumpa Nabi, lalu di rumah Nabi, barangkali Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayyidatina Aisyah dengar, dia dah tunggu dah. Apabila mereka sebut tu, dia pun jawab wa'alaikumussalam wal la'nah. Ke atas kamu juga assam dan la'nah. Assam maksud kematian, la'nah kecelakaan, laknat. Nabi ada masa tu. Memang mereka beri salam kepada Nabi. Nabi tegur Sayyidatina Aisyah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Aisyah. Aisyah, tenang Aisyah. Inna Allah yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah menyukai ar-rifq, kelembutan, kesantunan, orang kata ketenangan dalam setiap perkara. Hatta perkara begini pun kita bukan handle with care, kita handle with apa panggil? Kita urus dengan tenang, urus dengan santun. Begitu. InsyaAllah. Ini akhlak Nabi SAW. Atas asas, nak buat semua tu atas, tengok apa yang Allah nak. Tuan. Allah suka ar-rifqa, kelembutan dalam setiap perkara. Sayyidatina Aisyah pun respon balik. Ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Awalam tasma' ma yaqulun. Abang tak dengar ke mereka sebut apa? Mereka bukan bagi salam yang ni. Ni Sayyidatina Aisyah. Nabi, adakah Nabi tak tahu? Nabi tahu. Nabi kata, awalam tasma'i. Awak tak dengar pun saya jawab macam mana? Anni aruddu dhaliki alaihim fa'aqulu wa alaikum. Awak tak dengar ke abang sahut macam mana? Abang jawab macam mana? Abang jawab wa alaikum. Sekadar itu sahaja. Wa alaikum. Kalau mereka sebut Assalamualaikum, assalam dengan maksud kesejahteraan, Nabi akan jawab waalaikum juga boleh, ataupun waalaikumsalam. Tapi ni mereka, Nabi tahu ni orang Yahudi doa keburukan assam tu, Nabi waalaikum, awak pun macam itulah juga. Begitu. Orang Yahudi yang tak perasan Nabi ni. Nabi senyum, Nabi sebut enjoy atau jawab layan sahaja. Baik. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dalam kitab doa dalam bab mendoakan kecelakaan atas orang musyrik. Baik. Itu kita punya, itu hadis ringkas sahaja yang tengok susah senang Nabi melalui antara babak-babak disakiti, digurus hati, dan si Nabi juga turut terasa lah, lebih lagi reaksi dia macam Sayyidatina Aisyah. Nabi ni saja.
Yang berikutnya kita boleh pelajari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatan untuk kita lah juga dalam semua keadaan, iaitu Nabi sebut Allah menyukai kesantunan dalam semua keadaan. Yang ni payah saya sendiri yang kadang kita marah ni lain lah jadi ni. Ala kulli hal kita sebut sebagai orang kata tazkirah kepada kita, ya. Apa maksud ar-rifq? Saya ada buat tulisan. Ar-rifq lawan dia al-unf. Unfun. Rifq lembut, santun lawan unf. Apa keras, tegas. Ar-rifq bahasa Arabnya at-ta'anni fil umur wa tadarruj fiha, iaitu buat pelan-pelan dalam satu perkara dan orang kata sikit-sikit keadaan dia. Wal unfu, al-unfu ni pula iaitu keras, iaitu al-akhdhu bi syiddah atau isti'jal, buat sesuatu tu dengan kasar ataupun tergesa-gesa. Ini dua sikap yang berlawanan dan sikap rifq itu kita kena utamakan. Nabi pernah puji sahabat Nabi. Oh, saya tak ingat nak menuju sifat dia, sifat rifq itu juga. Apabila seorang sahabat Nabi ni dia balik daripada satu operasi Syariah, tak ingat nak tunjuk namanya siapa. Lalu dalam ramai operasi, dalam ramai ahli pasukan tu, sampai Madinah terus nak pergi jumpa Nabi. Dia seorang balik rumah dulu. Balik rumah, mandi siap gini, kemudian baru jumpa Nabi. Lepas orang lain dah salam jumpa, bukan salah sahabat Nabi yang lain lah, bukan. Ni nak kata perbandingan dan kepelbagaian sikap dan sifat itu. Sahabat Nabi tergesa nak jumpa Nabi sebab mereka terujanya nak jumpa Nabi, nak report apa yang berlaku, cerita gini. Okey, selesai. Baru dah datang sahabat Nabi ni, Nabi puji dia awal-awal. Allah suka satu sikap pada dirimu, iaitu ar-rifq. Ini tak, orang kata tak rushing, cool je. Dia pun sebab dia pun sebab dia lah. Sebab apa? Dia bukan balik nak rehat dulu, tak. Nak jumpa Nabi ni tak, nampak tak sesuai pula keadaan macam ni. Balik mandi dulu, ini dulu, bagi cantik, bagi ni, baru jumpa Nabi. Ni sekali lagi sebut tentang santun, tenang, cool. Bahasa mudahnya cool, bahasa hari ni. Kita buat benda tu cool. Baik, itu satu. Yang berikutnya, tentang, kita bincang hukum sedikit. Tentang dua benda saya bincang, tentang mendoakan keburukan untuk orang kafir, satu, dan yang kedua tentang salam, memberi salam atau penyahut salam kepada orang kafir. Baik. Pertama, tentang mendoakan orang kafir. Boleh ke tidak kita doakan keburukan kepada orang kafir? Secara jawapan dia secara umum dalam keadaan tak pasal-pasal, tak ada kes, tak ada apa, haram, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau berlaku kes, berlaku ni nazilah, apa-apa isu tragedi apa sebagaimana hari ni kita doa kepada tu Yahudi, itu dibolehkan sebagaimana Nabi buat. Cuma dalam keadaan biasa kita tak sebut ni. Kita tidak mendoakan Allah keburukan atas mereka, hancurlah semua, maaf sebut China dan India di Malaysia. Tak ada. Islam tidak begitu. Ini sebagaimana dalam hadis Muslim, peringatan kita, sahabat Nabi manusia, mereka pelbagai, zaman tu pun ada sikap itu. Ada antara mereka berkata, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin, wahai Rasulullah, doakanlah keburukan musyrikin. Masa tu mereka sedang kata engage, dah berdepan dengan musyrik di Mekah. Kenapa Nabi tak doa sepanjang masa untuk membangkitkan perasaan kebencian tu? Ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. So doakanlah keburukan musyrikin. Apa kata Nabi? Qal inni lam ub'ath la'anan. Aku tidak diutuskan sebagai seorang yang pencaci, pemaki. Mulut kasar je sebut kat orang ini, tak. Inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahmah. Sebaliknya aku diutuskan rahmat. Cuma ada terpaksa berdepan, itu cerita lain lah. Tapi bukan sepanjang kita membangkitkan kebencian. Orang Islam dia tidak begitu. Yang ni kita, antara yang kita kena ingat sama kita lah pada hari ini tentang politik dan sebagainya. Hak kita kena berpolitik, tapi sikap tu kita kena jaga. Ini sepanjang masa dia kita membangkitkan kebencian kepada pihak lawan masyarakat lah. Tak ada masa-masa dia lah, ya. Satu. Yang kedua tentang doa dalam itu tak apalah. Ni berkaitan orang lelaki dalam khutbah Jumaat. Seterusnya yang terakhir ya tentang doa, tentang salam. Boleh ke tidak kita beri salam kepada orang bukan Islam? Ni khilaf sebenarnya, khilaf.
Cuma saya sebut bentangkan dua-dua pandangan ini supaya kita tidak begitu orang kata sensitif tak tentu pasal lah. Kalau ada orang buat pandangan sebaik yang bukan yang kita pegang, kita tahu keadaan dia. Baik. Khilaf. Satu pandangan mengatakan tidak boleh. Pandangan lain kata boleh. Baik. Pandangan yang mengatakan tidak boleh kerana ada hadis-hadis dia. Antara Nabi sebut ni hadis riwayat Muslim, Nabi sebut la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kamu mulakan kepada apabila berjumpa orang Yahudi ataupun Nasrani dengan beri salam. Satu. Dan hadis-hadis yang lain, antaranya hadis nak sebut ada beberapa hadis Nabi pesan jangan mulakan salam dengan orang Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang lain, tuan-tuan. Baik, itu hadisnya. Ulama yang mengatakan boleh memahami dari sudut ini, iaitu pesanan Nabi tadi, larangan Nabi itu ada sebab dia. Ada sebab dia, iaitu ketika perang. Nabi pesan tu ketika perang, ketika nak pergi ke sana. Dan memang konteks hadis itu berlaku di situ. Antara masa pergi Khaybar, peristiwa perang Khaybar. Masa nak pergi Khaybar, Nabi pesan awal-awal, jangan mula jumpa orang Yahudi, jangan mulakan dengan salam. Maksud dia, orang kata, maksudnya dalam keadaan biasa itu berlaku. Kita jumpa orang Islam, jumpa orang Yahudi, bagi salam dulu. Atau mereka sebagaimana tadi mereka jumpa Nabi, mereka bagi salam kepada Nabi, Nabi jawab. Itu keadaan yang biasa. Cuma ni kita nak perang esok ni, memang kita nak serang dia, memang kita nak berlawan dengan mereka, kita tak bagi salam lah. Asyam itu jaminan kesejahteraan ke atas kamu. Tak ada dah. Itu Nabi peran. Jangan. Antara dalam hadis, kita luaskan hadis tadi, Nabi sebut, inni rakibun ghadan ila Yahud, fala tabda'u bisalam. Esok kita akan menuju untuk nak berperang dengan Yahudi. Jangan. Jumpa, jangan kamu mulakan dengan salam. Fa'idha sallimu alaikum. Tapi apabila kamu jumpa dengan mereka on the way, mereka ada yang beri salam kepada kamu, faqulu alaikum. Cukup saja kamu sebut waalaikum. Maknanya sebelum pada itu boleh assalamualaikum, waalaikumsalam, sama dia mula ataupun kita yang mula, itu boleh. Cuma ni dalam keadaan yang perang. Satu. Hujah yang lain, ulama mengatakan boleh, kata nak kata yang larangan tu untuk perang saja, bukan dalam keadaan sepanjang masa. Cuba dia kata, cuba tengok, dia tak kena dalam hukum, dalam Al-Quran boleh kita nikah, orang lelaki nikah dengan wanita ahli kitab. Boleh kita makan haiwan sembelihan mereka. Ini dua hukum lebih besar daripada salam. Yang ni boleh, tiba-tiba nak bagi salam tak boleh. Dia tak, orang kata dia tak harmoni, dia tak logik antara itu. Saya pada peribadi, pandangan apa yang mengatakan boleh ni lebih saya cenderung ke situ. Mana kata boleh. Baik, tinggal lagi pada hari ini kita pun tidak sebarangan lah bagi salam kepada orang Yahudi ni, orang musyrik orang ni. Sebab dia ada orang kata kesan budaya. Salah faham pula. Awak nak saya masuk Islam ke? Tu kadang kita sebut Assalamualaikum dan salam sejahtera. Supaya tak semua orang faham sama. Kalau kita sebut Assalamualaikum, ada orang Kristian, ada orang ni, dia ni nak memaksa apa agama ke atas kami. Itu pula salah faham itu. Jadi kita faham kedudukan itu. Wallahu alam, itu hadis yang kedua. Cuma baik, baru tengok sini. Anekdot muka surat 140. Anekdot ni menarik, Safiyah yang pemaaf. Sambungan catatan asam garam 48. Saya rasa ada kesilapan ni. 48 kisah lain. 49 Safiyah kena ejek betul, 49. Jadi perbetulkan sambungan catatan asam garam 49. Saya sebut lalu akhlak inilah yang subur dalam diri Sayyidatina Safiyah selepas kewafatan Nabi. Ya, Nabi, kita tahu kisah tadi, Nabi angkat diri dia gini-gini, tak payah sangatlah orang duk kata apa gini-gini, yang penting awak tahu diri awak tahu nilai diri awak pegang situ. Kita sebut akhlak ini yang subur dalam diri Sayyidatina Safiyah walaupun selepas kewafatan Nabi. Baik. Berlaku satu kes pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jadi khalifah start pada tahun 12 Hijrah sampai ke 10 tahun, 22 Hijrah. Baik. Seorang hamba perempuan, Sayyidina Safiyah membuat cerita kepada Umar. Safiyah menyukai hari Sabtu dan menyambung silaturahim dengan golongan Yahudi. Ini hamba dia sendiri pergi report kat Sayyidina Umar menjadi khalifah, kata tengok isteri Nabi tu lain macam ni. Dia duduk
membesar-besarkan hari Sabtu, lepas tu lain macam pula dia layan orang Yahudi. Lantas Sayyidina Umar segera menuntut penjelasan. Panggil Sayyidina Safiyah ataupun pergi jumpa. Lalu Ummul Mukminin Safiyah sebutlah, ada pun hari Sabtu, ada 2 dakwaan ke atas dia. Sama kata dia ni membesarkan menyukai Sabtu. Yang kedua dia ni nampak mesra sangat dengan orang Yahudi. Lalu Ummul Safiyah jawab, ada pun hari Sabtu aku tak suka. Aku tak menyukainya sejak Allah tukarkannya untukku dengan hari Jumaat. Dakwaan tu itulah tipulah. Adapun berkenaan Yahudi, betul lah. Benar aku menyantuni mereka kerana aku daripada mereka. Yahudi dia pun menyantuni. Ada apa hubungan rasa dengan tu. Dan menyantuni itu bukan kata nak ni jadi dakwah dan sebagainya. Baik. Jadi dapat penjelasan. Selepas itu beliau bertanya kepada hamba yang buat cerita ni. Kenapa awak buat macam ni? Kenapa awak buat cerita saya tentang ini? Hamba itu jawab, syaitan. Hamba dia ada perasaan marah ni, walaupun dia hamba bagi dia orang Arab, dia apa tak ada terima ketuan dia orang Yahudi lagi ni manusia, walaupun orang Islam ada perangai itu. Atau marah pula, tengking pula syaitan. Lalu beliau berkata kepadanya, tak apalah, keluarlah awak dah merdeka. Dia merdekakan saja. Ni ada dalam kitab Syiar A'lam Nubala. Walhal dari segi hukum, tuan boleh rotan, boleh hukum hamba. Apatah dalam kes macam ni, biadab dengan tuan, memang kenalah. Kalau ni ada peruntukan, boleh rotan hamba tu. Tapi tak, Safiyah ni tak boleh dah ni. Merdekakan dia. Wallahu a'lam. Saya berhenti setakat ni. Ada soalan? Boleh tak kita baca satu lagi hadis terakhir, tidak sempat ganti puasa. Pendek je hadisnya. Boleh Ustaz, boleh. Ni sebagai terakhir. Dia kena pula rasa dengan sekarang ni. Cantik sangat ni. Dia jatuh pada Syaban ni. Muka surat 141, asam garam 51, tidak sempat ganti puasa. Zuhair, kita baca terjemahan terus. Zuhair berkata bahawa Yahya menceritakan daripada Abu Salamah, aku pernah mendengar Sayyidina Aisyah berkata, pernah aku ada puasa Ramadan yang kena qada, bagaimanapun aku tidak sempat menggantikannya melainkan pada bulan Sya'ban. Yahya berkata kerana beliau sibuk dengan Nabi, bersama Nabi SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Bukhari letak dalam kitab puasa, bab bila ganti puasa Ramadan. Ini musim kita lah, berapa hari lagi nak Ramadan. Rupanya isteri Nabi pun begitu. Mereka banyak ganti nak Sya'ban, nak Ramadan sahaja. Jadi tidak, kita kata tidak dipandang lekeh, pandang rendah, pandang hina kalau orang tak sempat ganti. Kadang orang begitu, apa ni, kadang sebut apa ni nak tunggu dekat Ramadan baru nak ganti gini-gini. Adalah mungkin sibuk je, sebagaimana Sayyidina Aisyah juga sibuk urus. Masuk Ramadan keadaan secara umumnya lebih tenang, persediaan. Nabi pun begitu. Dan bahkan dalam hadis yang lain, Usamah duduk perhati, banyak sangat Nabi puasa. Syaban Nabi banyak puasa. Lalu ditanya kepada atuk dia, Nabi, kenapa saya tengok atuk banyak puasa Syaban, tak bulan lain? Nabi kata, tilka syahr yaghfulun nas. Ni bulan ni biasa orang tak ingat, orang lupa. Persediaan masuk Ramadan tu bersedia. Saya sebut je lah ni, tapi saya pun tak buat. Banyak puasa untuk Syaban sebagai persediaan kepada Ramadan. Baik, itu satu. Yang kedua, apabila masuk Ramadan, sekalipun masuk Ramadan, andai berlaku tidak bermaksud productivity tu terus jadi down. Tak, kita tengok sirah Nabi SAW, banyak juga peristiwa berlaku dalam bulan Ramadan. Betul, Nabi bersedia bulan Sya'ban untuk andai kata tidak berlaku apa-apalah, lalu tumpukan kepada ibadah dalam bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan tu andai berlaku peristiwa atau perkara yang menuntut perhatian ataupun tindakan, itu Nabi buat. Contoh, paling kurang kita ingat Ramadan ni 2 peristiwa besar. Pertama, Perang Badar. Perang Badar tu berlaku pada tahun pertama Ramadan. Ramadan turun bulan Sya'ban. Puasa turun bulan Sya'ban. Bulan depan Ramadan tu Nabi puasa. Puasa-puasa berlaku peristiwa Perang Badar. Nabi pergi untuk peluang untuk nak kuasai kafilah dagang Quraisy. Tak kata ni Ramadan kita puasa dululah, itu tunggu nantilah. Tak, ada peluang ini tuan-tuan. Itu Badar. Kemudian nanti Fathu Mekah. Peristiwa besar juga.
juga dalam bulan Ramadan. Tu saya duk tengok Allah, begitu. Fakta sejarah tu sedikit membentuk sikap kita. Masuk Ramadan tidak bermakna kita melepaskan peluang yang ada jika dia datang. Wallahu a'lam. Saya berhenti setakat ni. Kita bincang-bincang. InsyaAllah alhamdulillah habis tiga juga 3 perbincangan kita. Wallahu a'lam. Saya serah kepada pengurusi dan jemaah sekalian untuk perbincangan. InsyaAllah. Ada soalan, ada apa-apa? Jemaah ada tak apa-apa yang nak ditanya ataupun perbincangan memandangkan ni yang terakhir sebelum kita bercuti sebulan? Silalah kita bincangkan ataupun kita tanya soalan banyak-banyak dengan Ustaz. Sebab nanti kita akan rindu Ustaz sebulan. Tak ada. Baik, silakan jemaah. Soalan nak tambah, nak kongsi apa-apa, insya-Allah. Oh, 9.30 dah pun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Puan. nak tanya Ustaz, betul tak yang saya pernah baca riwayat ni yang Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, biasalah kan kenaan dengan siapa isteri yang paling dia sayang lah. Lepas tu Rasulullah masa ketika itu Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah je lah. Siapa yang tanya? Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah. Dia tanya, okey. Lepas tu Rasul Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah lah siapa isteri yang paling dia sayang. Lepas tu Rasulullah cakap Sayyidatina Aisyah lah. Lepas tu Sayyidatina Aisyah kata nanti bila bertemu semua isteri-isteri dia suruh declare lah, maknanya Rasulullah sayang dia kan. Lepas tu Rasulullah beri sebiji tamar. Sebiji tamar Rasulullah cakap jangan bagi tahu siapa-siapa. Dia beri sebiji tamar ni. Lepas tu bila berkumpul semua isteri, Rasulullah declare lah. Rasulullah cakap siapa yang ada biji tamar tu isteri yang paling dia sayang. Maknanya dia sebelum tu dia dah bagi semua tamar pada isteri-isteri. Saya dengar saya dengar cerita ni tamar dan juga cincin. Mana satu Ustaz? Maknanya Rasulullah beri semua isteri dia buah tamar tu. Tapi bila berkumpul, jawapan Rasulullah tu je. Isteri yang paling dia sayang yang ada buah, yang dapat buah tamar lah. Maknanya semua lah. Macam tu. Itulah pertama kali saya dengar riwayat ni. Kalau betul menarik lah. Pertama kali dengar. Kalau itulah sayang kalau betul riwayat ini saya baru jumpa, Allah ni dah masuk dalam buku Asam Garam lama dah. Tapi saya jawab sekarang, saya tak, ni pertama kali saya dengar, saya tak boleh jawab. Tak apa Ustaz. Ada riwayat siapa-siapa ke? Ada riwayat, tulis riwayat daripada mana ke? Yang pasal cincin tu saya dengar dari seorang Satizah lah. Dia cakap macam tu lah, bila ditanya kan siapa isteri yang paling sayang, lepas tu Rasulullah cakap yang mempunyai cincin. Semua isteri dia ada cincin. Jadi kan mana ada lah kat situ. Semualah. Yang saya dengar ni buah tamar. Cerita tu kalau betul tu moral dia tu cantik lah. Cuma awalnya kita nak tentu kisah tu berlaku ke tidak. Kadang orang ya. Tu sebab saya nak tanya Ustaz, dah lama tanya lupa je. Itulah Allah. Elok tu. Baca ni. Tapi tak pastilah riwayat mana Ustaz. Wallahualam. Allah sayangnya. Itulah. Kita kata teruja dengan satu kisah pun, pertama sekali kita kena pastikan kisah tu sabit ada tak dalam riwayat. Kalau tak ada, itulah dibimbangi banyak kisah yang kita rekaan. Yang reka-reka niatnya baik seperti inilah, nak tunjuk gini, tapi dia rekaan, tidak berlaku. Yang untuk kes secara spesifik saya tak boleh nak bagi komen apa-apa sebab tak pertama kali jumpa, dah kena buat kajian lagi. Terima kasih. Saya sangat-sangatlah kata menghargai kerana pertama kali dengar nak kaji. Kalau lah dia dua-dua result pun sangat mengujakan. Kalau kata betul riwayat ni ada, menarik, akan masuk dalam tambahan huraian dalam buku ni. Kalau kata tak ada, kita tengok rupanya palsu macam juga menarik untuk kita peringatkan kepada orang. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz, soalan. Tiba-tiba tercetus pula soalan bila Mira cerita tu. Lepas tu teringat Ramadan yang nak datang ni.
Macam Ha. mana perjalanan Rasulullah dengan semua ummul mukminin sepanjang Ramadan yang sewaktu berbuka? Mereka memang di masjid sepenuhnya ke? Atau ada penggiliran juga ke? Saya tak pernah dengar kisah tentang tu. Ustaz tahu tak? Baik, menarik. Soalan yang menarik yang saya sendiri tak jumpa jawapan juga. Bukannya tak cari. Kebetulan macam mana ni hari Khamis, esok Jumaat ada kuliah memang diminta untuk cerita tentang bagaimana Nabi menyambut Ramadan. Puas cari tak ada hadis ataupun riwayat yang sebagaimana kita nak lah, iaitu bayangan Nabi menyambut puasa sebagai ni buka puasa gini, tak ada. Yang ada yang kita tahu itulah. Nabi buka puasa dengan apa tamar, Nabi buka puasa dengan air ni, umum itu sajalah. Kita nak lebih daripada itulah kan, nak macam Nabi buka puasa bersama keluarga ada sebut, tak ada. Tapi adakah bermakna tidak berlaku? Tak. Kita tengok dalam hadis-hadis lain tu kita faham, lalu kita boleh buat andaian ataupun rumusan. Antaranya kita boleh kata, adakah Nabi buka puasa sama-sama? Ya. Saya yakin Nabi akan buka puasa sama-sama. Sebab apa yang Nabi sebut, yang tu Nabi buat. Nabi walk the talk lah. Sebab akul bil jamaah, makan ramai-ramai ini sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi sebut kepada sahabat Nabi untuk makan bersama-sama, jangan makan seorang-seorang. Ada hadis riwayat Muslim. Sahabat Nabi tanya, "Wahai Rasulullah, kami makan tapi tak kenyang-kenyang." Nabi kata, "La'allakum tatafarraqun, taftariqun." Tentang kamu ni makan sendiri-sendiri kot. Dia kata, "Naam." Kata, "Betul lah kami makan sendiri. Nak makan banyak, nak rasa kenyang, makan sendiri-sendiri. Buat apa berkongsi." Nabi pun pesan, "Tak. Lepas ni makan apa bersama-sama, berjemaah, seorang ajak kawan ni makan berjemaah, di situ ada keberkatan." Itu Nabi suruh. Mana benda Nabi suruh tu Nabi buat. Malah kita bayangkan dalam rumah Nabi memang makan berjemaah. Apatah lagi dengan hadis-hadis lain, Nabi makan dengan isteri kan. Nabi makan dengan apa anak tiri Nabi, itu memberi gambaran lagi, melengkapkan lagi gambaran Nabi makan bersama. Baik. Berikutnya, adakah Nabi makan di masjid? Tak ada. Tradisi berbuka puasa di masjid di surau ini tradisi hari ini ataupun kemudian zaman Nabi tidak ada. Masing-masing di rumah. Adakah makna kata tak elok? Tak. Itu jadi kita budaya, ya ada kebaikan dia, dan yang saya nak kena tegurnya sebut jangan pula dan ini ada kecenderungan orang yang melihat apa tak pernah langsung buka puasa di surau. Ini saya pernah kena. Saya pernah kena. Kita JK surau atau orang tak pernah makan surau gini. Walhal satu itu bukan sunnah. Nah, yang kedua dia ada keperluan dia. Kita yang masih lagi ada anak-anak ramai yang tak sesuai untuk makan di masjid untuk dia ni. Satu. Tambah kita jadi AJK memang tak ada nak sama keluarga ni. Walhal momen makan bersama ahli keluarga ni satu momen yang indah, yang manis, yang orang kata jangan dilepaskan. Dia takkan rasa tu apabila kita makan ramai-ramai. Situasi berbeza lah ikut pada keadaan masing-masing. Baik, saya nak kongsi, ini saya kongsikan pengalaman saya dulu masa jadi pensyarah dulu di college community. Saya buat survey. Saya cerita, saya buat survey anak-anak pelajar saya ni, pelajar college community yang dia orang lepas SPM tak boleh nak ke U, tak boleh nak ke politeknik. Jadi saluran dia alternatif yang ada sama ada kolej swasta ataupun kolej kerajaan, iaitu kolej komuniti masuk. Saya nak sebutnya boleh bayangkan taraf pendidikan, latar belakang secara umum mereka. Baik. Jadi tak jangka, saya ingat masa tu awal semester pelajar baru masuk, jadi kita main-main dulu, kita kata get to know each other dulu kan. Dan saya tanya, saya buat survey. Dia orang nak jawab pun tak, budak-budak tak berani. Kita tak apalah, kita bagi soalan, jawab dalam kertas. Saya ingat gini, saya kata apa yang paling kamu suka setiap kali datang Ramadan? Tu soalan, tak tulis di papan putih. Lalu dia orang pun tulis kertas. Kita pun baca, kumpul kita pun baca. Apa yang paling menarik, yang paling kamu suka setiap kali datang Ramadan? Itu soalan. Tulis, kumpul. Dan saya baca satu. Terkejut saya. Tak sangka jawapan ini, tak terfikir pun jawapan yang mereka beri ni.
Kemudian lepas pada tu saya buat ke kelas kedua, kelas ketiga dan mendapat hasil yang sama. Iaitu majoriti daripada kelas pertama, kedua, ketiga tulis jawapan ni. Mereka tak kenal satu sama mereka. Mereka tu baru lagi. Mereka nak jawab depan pun malu, tulis atas kertas saja. Tapi jawapan mereka hampir sama. Iaitu jawapan dia yang paling mereka suka tiap kali Ramadan ialah dapat makan bersama mak ayah. Ayah tak terfikir benda tu. Mari sebab, mari semua perasaan. Apa ceritanya? Lepas tu yang saya baru sembang dengan pelajar, tanya 3 orang, apa ni. Yang saya ingat seorang-seorang tu dia jawab, dan ini kes yang rata-rata mereka. Dia kata, Ustaz, kami kalau bukan Ramadan, nak makan sekali dengan mak ayah ni, jangan fikir lah kata. Lepas tu macam mana kamu makan? Dia kata, atau mak saya, ayah saya bagilah duit bulanan, ada bagi duit mingguan. Mak ayah kerja, balik tanya dah makan belum? Kata dah, okay, cukup lah, itu je lah. Nak makan duduk semeja, mengadap muka tu, no, tak ada lah. Tapi mari je Ramadan, kata Ustaz, mari je Ramadan, seronok dapat tengok duduk semeja mak ayah makan sekali. Itu budak belasan tahun, 17, 18 tahun, dia ada perasaan itu. Ada perasaan yang saya tak rasa benda tu. Sebab kita memang ada cara tak sedar duduk dalam nikmat tu, kita tak terasa. Tapi daripada pengalaman orang, ya Allah, kata, macam ni sekali. Anak seorang, seorang anak dia nak benda macam tu. Jadi dari situlah saya duk kempen lagi untuk Ramadan ni, kedua jemaah ni makan bersama. Satu dia sunnah, dan yang kedua kadang sunnah tu dilupakan. Kita reset balik sunnah makan bersama ni dalam bulan Ramadan. Paling kurang puasa-puasa lah makan bersama tu. Wallahu alam, tu dah saya nak sebut begitulah. Adapun yang lain tak ada riwayat lain. Yang secara umum Nabi qiyamul lail, Nabi beriktikaf, Nabi ni. Wallahu alam. Menjawab soalan, saya minta maaf kalau tak menjawab. Bismillah. InsyaAllah. Ustaz, lepas ni Ustaz ada hal ke? Sebab kalau dah tak ada soalan, saya ingat saya tutup je. Baik. Dah 9.36, takut Ustaz belum makan ke, dan ada jemaah yang pun dah lapar gitu. Terus. Atas budi bicara. Sekejap, satu lagi Ma. Ustaz nak tanya ni, doa Nabi Muhammad di awal Ramadan ada tak Ustaz? Doa Nabi di awal Ramadan. Yang sahih lah. Wallahu a'lam. Saya tak ni. Yang saya duk tinggal ialah doa tadi je. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Itu nama Nabi sebut, itu adalah riwayat Tabrani, walaupun dhaif tapi kita boleh beramal dengan dia. Apabila nak datangnya Ramadan, kamu doa dengan doa ini, dan doa itu dengan maksud dia itu, kalau saya tetap amal walaupun masuk dalam Ramadan, kerana maksud dia itu. Adapun doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu tak ada dalam riwayat. Tapi tidak salah, doa ni umum, bolehlah kita doa apa-apa saja. Cuma apabila kita ada dua pilihan, antara ni lafaz yang umum, yang ulama ke siapa buat, yang ni lafaz yang ada dalam riwayat walaupun dhaif, Nabi sebut, dah tentulah kita utamakan yang Nabi sebut kan. Yang ni kita duk kempen untuk ni. Lalu doa ini dengan maksud dia, kalau saya amalkan dalam bulan Ramadan juga. Apa tadi kita amin? Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, serahkanlah diri kami kepada Ramadan. Wa sallimhu lana, dan serahkannya, yakni Ramadan, kepada kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah amalan Ramadan kami nanti. 3 perkara yang Nabi minta yang kita perlukan. Iaitu pertama, Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, serahkanlah diri kami kepada Ramadan. Rupanya dia ni dihuraikan. Saya baca huraian, masya-Allah cantik. Yang Nabi minta ini melengkap, yang sangat lengkap. Ya Allah, serahkanlah diri kami kepada Ramadan. Kita nak faham, kita kena faham, tengok situasi. Ada orang, Ramadan sampai, Ramadan masuk, datanglah Ramadan, tapi dirinya seolah tidak menyerah, tidak diserahkan kepada Ramadan. Time itulah dia sibuk, time itulah dia ni yang meniaganya gini-gini. Ramadan tu berlalu macam tu lah, puasa, buka puasa, okey, tapi dia tidak diserahkan untuk bersama Ramadan. Sebab itu minta mula-mula, ya Allah, serahkan diri kami kepada Ramadan. Dalam arti kata lain, kita sihat walafiat, ada kelapangan masa, dan ada kehendak untuk nak bersama Ramadan. Itu maksud dia, serahkan kami kepada Ramadan. Nabi kata, kemudian Nabi doa lagi, wa tasallam
atau wa tasallam Ramadan lana, dan serahkan Ramadan kepada kami. Boleh situasi yang lain pula, boleh jadi kita bersedia Ramadan. Oh, Ramadan tahun ni aku nak buat gini, dah ada, kita bersedia. Tapi Ramadan datang tu dalam keadaan ibarat Allah tak serahkan Ramadan kepada kita. Maksud kata keadaan Ramadan itu sangat mencabar. Tak ni kita nak buat pun tak boleh. Contoh yang berlaku mungkin di Gaza kan, datang bulan Ramadan, tak tahu macam mana dia kena sambut Ramadan. Keadaan Ramadan bulan datang tu dalam keadaan nak buat ibadah macam mana tak tahu. Ataupun di tempat kita mungkin berlaku bencana malapetaka apa-apa ini menyebabkan tak boleh kita nak menghayati Ramadan. Mari contohlah tiba-tiba ke depan Allah alam kemarau yang melampau sangat sampai kita nak enjoy Ramadan tak dapat. Sebab itu minta watasallam wasallimhu lana, serahkan Ramadan kepada kami. Dia melengkapi itu kan. Dan terakhir sudah tentulah kemuncaknya watasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, terimalah lepas dah serah ni kita dah bersama, kita nak Allah terimalah balik. Allah terimalah, kau terimalah amalan Ramadan kami nanti. Itu kemuncak dia. Saya ingat doa ni kalau tanya tadi, saya tak doa Nabi saya tak pasti ada tak khusus itu, tapi saya akan terus berdoa doa ini sebab kita tak tahu hujung kita tu, kita nak bersama Ramadan sampai ke hujung lah. Kalau yang doa tadi Allah yang biasanya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada Ramadan. Sampai boleh jadi sampai sehari 2 hari tak bersama lagi. Kita tak dalam keseluruhan. Ini kadang nak banding doa yang kata apa yang rekaan yang ni kadang dia tidak melengkapi maksud, dia tidak sama nilai dengan doa yang ada dalam Quran. Doa yang Nabi ajar dia yang bersifat, orang Arab sebut jami' mani', yang bersifat lengkap. Tu kita dari segi ucapan doa tu pun itu. Yang tu dah habis dah biasa kan. Kita doa habis dah. Sampai Ramadan sampai okey cukup dah. Walhal kebergantungan kita kepada Allah, pengharapan kita kepada Allah untuk nak bersama Ramadan ini selalu sampai habis Ramadan. Sebab itu saya kekal lagi dengan doa tadi. Wallahu alam. Masya-Allah. Alhamdulillah. Cuma saya ada yang kongsi hadis Tirmizi dari nombor 3254. Okey. Dengar tak Ustaz? Okey, saya dengar. Apa ada? Okey. Tirmizi ayat tu bacaan tu semoga yang doa Nabi yang Nabi baca di awal Ramadan ini supaya kita mendapat kekuatan, keselamatan untuk beribadat di bulan Ramadan lah. Okay. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamatil wa islam. Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillihu. Okey. Ana kana idza al-hilal Allah wal imani was salamatil wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Insya-Allah. Okey, sekejap. Okey. Yang ni betul, ada dalam ni, menarik. Bab ma yuqal 'inda ru'yatil hilal. Apa doa disebut ketika melihat hilal, melihat anak bulan. Betul. Apabila Nabi ni daripada Talha bin Ubaidillah berkata apabila Nabi melihat hilal bulan sebulan, Nabi sebut Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilal rusyd wa khair. Tirmizi. Boleh. Ini doa awal apabila kita melihat anak bulan, mana bermulanya Ramadan. Baik. Saya dapat ni terlepas pandang yang ni. Terima kasih puan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Assalamualaikum. Yang doa yang Mira cakap tadi tu bukan tu untuk dibaca pada setiap awal bulan. Bukan difokuskan pada Ramadan sahaja. Ru'yatil hilal tu lah. Saya nak tak tengok dia punya tak tengok dia punya ni, tapi di awal setiap bulan, tapi Imam Tirmizi dia masukkan hadis ini, doa ini dalam perbincangan tentang Ramadan. Oh baik. Sebab tengok. dalam grup Telegram Jaiz tak salah, dia setiap awal bulan dia akan letak doa ni. Boleh makna umum lah. Sebab Nabi tak sebut apa untuk Ramadan saja. Tapi makna kata kalau
sepanjang tiap kali bulan tu pun kita sebut doa ini, apatah lagi untuk Ramadan. Kena dijelaskan lah. Memang secara khusus Imam Tirmizi letak dalam bab perbincangan tentang Ramadan. Sebab apa? Yang ni atau bab ataupun hadis yang ke-220 ni dia bab apa yang disebut ataupun doa ketika melihat anak bulan. Masuk pada hadis ke-221 cerita tentang fadl sahur wa ta'khirihi, kelebihan bersahur dan melewat-lewatkannya. Dia memang cerita tentang Ramadan. Jadi boleh secara umum boleh Sebenarnya diamalkan. bila bulan Ramadan dengan bulan Syawal dan bulan Zulhijjah ni kan kita particular bab tengok anak bulan sebab kita nak tentukan tu kan, yang lain kadang kita tak ambil Betul. pot awal bulan pun kan, selalu Betul. terlepas pandang. Betul. InsyaAllah betul. Memang ni kalau pada hari ni pun kita ada bukanlah mana doa ni ialah luahan harapan kita ke depan, dia motivasi semangat. Itu doa dia, bukan, bagi saya begitu, dia luahan impian hasrat kita. Tengok macam Nabi, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, mudah bulan yang datang ini dalam keadaan aman dan iman, selamat dan Islam. Dia kita looking forward. Sebab itu kalau orang kata senada dengan itu, pada hari ni kalau orang bahasa orang putih lah disebut wish you have a great day today ataupun wish you have a great week today. Ke depan ini amalan orang barat, tapi nas dia apapun intipati dia Nabi sendiri buat. Doa masuk Ramadan cuma kita kait dengan Allah Taala. Wish you I'll guide you best month ahead. Semoga awak bulan ke depan ni bulan yang penuh semangat. Semua membentuk sikap kita ni melihat yang terbaik, yang positif ke depan. Wallahualam. Baik. Itu motivasi pula. Menarik, saya dapat banyak benda hari ni daripada soalan, daripada perkongsian. Terima kasih banyak-banyak. Ada soalan lain, tambahan lain? Ustaz, satu lagi minta maaf. Ustaz ada masa? Boleh. Doa juga bagi Baik, maaf. Ustaz, berkenaan dengan Ramadan, saya suka bila Ustaz kata sebelum ni tambah pada minggu-minggu akhir ni banyak Ustaz tekankan sampaikan kami ke bulan Ramadan, tapi tadi bila Ustaz spesifikkan lagi bersamakan kami dengan Ramadan, Masya Allah Ustaz, antara perkara besar yang menggagalkan saya ini muhasabah diri ni, dan beberapa tahun kebelakangan ni saya tak ingatlah, dah lama saya ajar diri untuk tidak ke bazar Ramadan. Itu yang pertama. Sebab saya rasa kegagalan besar saya berpuasa bila dengan makanan waktu berbuka. Alhamdulillah makin berusia ni selera manis-manis tu dah kurang. So dapat kawal diri, dan Alhamdulillah juga Allah kecilkan circle kehidupan saya bersama mak dengan anak saya seorang saja. Jadinya selera tu tak adalah banyak berbeza dengan masa kecil-kecil dulu. Kita kan diasuh berbuka tu secara macam-macam. Kalau pergi bazar Ramadan pun walaupun kita dalam keluarga yang sederhana, akan beli juga orang ni nak kuih ni, orang ni nak kuih ni. Bila hidang tu semua jenis kuih boleh kata ada kan. Itu kuih, belum lauk lagi. So perjalanan sekarang berbeza. Anak saya yang kecil sekarang tak nampak dah suasana saya dulu berbuka tu. Dia pun dah nampak bila diceritakan Rasulullah makan kurma dengan air. Sekarang ni soalannya, bila kita balik pada kisah Rasulullah ni memang kita dengar kurma, air kan. Dan sahurnya pun macam tu, berbukanya pun macam tu. Ada ke Ustaz dalam situasi yang Rasulullah menghimpunkan keluarganya makan besar untuk meraihkan berbuka Ramadan Ustaz? Wallahualam, saya tak boleh jawab tu. Tak pernah dengar Ustaz kan? Tak ada, tak jumpa zakat ni. Tu pula yang saya teringat tadi. Tapi saya nak peganglah doa Ustaz tadi tu bersama Ramadan, insya-Allah. Tidak bermakna sebab dia budaya dia ni, tidak bermakna apa kita ada zaman Nabi tak ada, maka tak elok yang kita buat, tidak bermakna begitu. Zaman Nabi tu sesuai dengan keadaan dia sebagaimana itu kan. Itu saya sebut awal tadi, kita mengharapkan jumpa riwayat-riwayat yang tadi Allah nanti kumpul makan bersama, tapi memang tak jumpa lah. Saya terbayang pula tadi macam kot lah selepas tarawih sebelum Rasulullah balik menyambung tarawih di rumah tu ada berhimpun dengan sahabat, ada murid makan kambing ada makan. Ada murid pula. Kok setiap pernah dengar boleh sampaikan. Maknanya memang kalau kita memang tak pernah jumpa, maknanya mungkin amalan kita sekarang lah kot Ustaz yang sampai ada murid makan malam semua tu. Kalau Kelantan colek lagi, alah. Colek keren lagi. Betul Ustaz, perut kenyang sangat tu memang melemahkan lah.
Betul. Betul. Kita imbang-imbangkanlah apa pun lah kita buat dengan kadar kita tanpa kita orang kata memandang orang lain atau lebih ni. Kadang tak boleh nak kata. Saya berapa tahun? 2 tahun. Pergi bazar Ramadan dulu masa zaman sekolah dulu ikut pak saudara. Jadi kita ada dalam suasana itu sebagai pembeli pernah, sebagai penjual pernah. Jadi orang bazar Ramadan diperlukan. Orang yang bekerja dua-dua bekerja, bazar Ramadan lah penyelamat dia untuk beli barang untuk ni. Jadi ada, kita pun taklah kata lebih-lebih pada orang yang pergi bazar Ramadan. Ala kulli hal kita boleh jadikan sebagai orang kata sebagai menyumbang nak tolong orang saudara kita. Ekonomi ni orang Islam ni hidup dengan menyumbang, dengan membeli. Dia bukan dengan berjimat dengan apa saya punya ni lah. Kita nak tolong orang kadang kita membeli ni kadang kita tak makan sangat pun. Kalau nak ni pun kita jadikan sebagai ni satu yang saya ingat terpuji apabila ada orang yang infak, dia pergi ke kedai, dia pergi ke bazar tu, okey saya bagi 100, bagi edarkan 100 ke orang yang beli. Allah kata ni nak buatlah begitu kan. Satu. Yang kedua saya nak sebut apa tadi? Tak ingat dah, tak apalah. Itulah secara umum dia. Mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang terbaik lah. Baik, ada soalan lain? Ada tambah saya? Tapi Rahman banyak membazir. Kan kita banyak berjimat lagi membazir. Saya rasa dah. Allah alam. Banyak makanan yang terbuang. Kalau terfikir di Gaza yang tak makan, dia lah rasanya. Gitu. Saya ingat Satiza ni cakap setiap kali kita berbuka tu kita pernah tak mendoakan ataupun Gaza sebelum kita makan tu, apa dia orang makan, kita tak buat dalam tahun yang lepas. Cuma ada tampar kan. Masa tu yalah, tahun ni rasa macam setiap kali nak berbuka tu kena muhasabah diri dah. Kalau kita dapat makan. Betul. Baru saya ingat betul. Baru saya ingat satu benda saya nak kongsi tadi. Benda saya nak cuba buat Ramadan kali ini dan saya sebut ni bukan saya dah buat, saya cuba buat, mungkin nak buat juga. Ada sahabat saya dia kongsi, dia kata dia buat dan dia buat benda ni, dia test benda ni dan rupanya menjadi. Ternyata sekaligus menunjukkan bahawa sunnah Nabi ni yang bagus, iaitu bersahur. Dia kata dia test bersahur makan berat. Dengan bersahur dia tak makan kurma. Dia makan kurma dengan susu ataupun kurma dengan air saja. Dan dia buat selang-seli, dia perhati tu, ya Allah, prestasi yang ketara dia kata. Dia kata kalau dia sahur hari tu dia sahur makan, dia kata sahur makan. Dia kata masuk tengah hari dia akan collapse, dia akan down, mari lapar, dia kata mari ni perut dia ni. Hari yang dia bersahur dia tak makan apa, hanya makan kurma, makan 4 biji setakat dia rasa kenyang, lepas tu minum air, kadang minum susu. Dia kata hari tu dia tak rasa apa body tu. Betul rasanya, betul. Anak test sendiri, dia kata anak buat, dan tu jadi rutin. Saya pun nak test macam tu juga lah untuk Ramadan kali ni. Kita nak yang kita sahur tu yang keberkatan, yang kedua kita nak tadilah kata fitness kita tu berkekalan. Jadi eloklah tu kurma kita kan. Cuma kita tak test lagi. Itu Ramadan kali ni saya nak test begitulah. Mungkin boleh juga test. Nanti siapa-siapa yang test kita kongsikan keadaan itu. Wallahualam. Alhamdulillah Ustaz, saya sebenarnya dah setiap tahun dah memang saya mengamalkan benda tu. Dengan sangat minimalis, kurma timun atau kurma tembikai dan juga air kosong, air kopi, susu gitu je lah. Saya punya saya memang tak makan nasi untuk sahur. Dan saya memang sangat sibuk, seharian saya memang banyak guna tenaga, tapi alhamdulillah dia tak lemah. Malah lagi bersemangat kerja. Gitu. Assalamualaikum. Memang betul. Umi pun kan dah beberapa tahun Umi tak boleh nak makan berat masa bersahur. Cuma makan kurma, susu dan juga oat sahaja. Oat pun 5 sudu. Alhamdulillah tak rasa lapar sepanjang hari. Tapi kalau ada macam ramai anak cucu berkumpul kan makan nasi tu kan, aduh memang rasa tak tahan. Perut tu lapar rasanya. Memang
tu Ustaz. Umi dah InsyaAllah. beberapa tahun jadi macam itu. Sebab bila kata tak boleh kan, jadi Umi tak adalah makan berat lagi. Jadi anak-anak cucu pun tahulah. Dia tahu bila setiap kali waktu bersahur bulan Ramadan, Umi akan hanya makan benda tu saja. Masya Allah. Okay. Dua dah testimoni tu saya kena buat. Tinggal lagi nafsu kehendak kita nak juga kot makan, kita orang muda nak lagi makan sahur. Ada kali kita kena cuba tu. InsyaAllah. Orang lain pun. Tiga masuk dengan Puan Zubaidah dekat dalam chat tu. Dia pun Oh, dia, mengamalkan kata. Masya Allah. Masya Allah. Jadi mana sunnah Nabi tu terbaik lah. Ya, betul. Allah. Saya cuba mengaplikasikan dan mengadaptasikan dalam kehidupan saya. Alhamdulillah memang sesuai sunnah-sunnah yang Rasulullah tunjuk tu kan. InsyaAllah. 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 Baik. Kalau Baik. saya buka pun saya makan kurma dengan air kosong je macam tu, lepas tu saya teruskan bekerja. Buka ni mencabar ni makan air kurma kosong saja tu. Yes. Nanti bila rasa-rasa kawan-kawan bukan kawan, keluarga dah ajak makan, dah tenang-tenang tu, kita jamahlah sikit nasi. Itu pun nanti sahur ulang balik. Makan kurma lagi macam tu lah. Okay, insyaAllah. Ada orang mencabar buat makan. Baik, okey. Ada apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zubaidah. Apa ni waktu kita bulan puasa ni lebih baik kita elakkan daripada memasukkan air yang sunat ke dalam lubang hidung kan Ustaz? Lalu kan kita Kurangkan. habis sembahyang, kita masukkan sedikit air ke dalam. Boleh tapi jangan lebih lah sebenarnya. Betul, Okey. betul. Kurangkan. Kalau Bagaimana dia pula? beza dalam keadaan biasa. Okey. Maknanya tidak sampai ke Bagaimana tengah. pula? Tidak sampai ke tengah hidung lah ya. Kalau biasa kita sedutnya lebih sikit ke tengah hidung kan. Dan tentang beristinja waktu kita bersuci selepas kita qada hajat ya Ustaz. Ada orang dia perlu beristinja untuk melawaskan atau membersihkan apabila dia lepas berqada hajat. Jadi kalau bulan puasa ni macam mana? Kita kan tak boleh memasukkan sesuatu ke dalam lubang rongga. Jadi macam mana Ustaz? Okey. Baik. Oh, ni perbincangan panjang lah pula ni, jadi perbincangan fiqh, jadi perbincangan ni rumus begini. Saya boleh kongsi rumus begini. Ke apa panggil kegusaran ibu tu wajar, dan ni kita kena jelaskan begini. Perbincangan tentang memasukkan sesuatu dalam rongga itu perbincangan, kalau dalam fiqh, perbincangan yang besar, yang tricky. Pada hari ini menjelaskan. Dan saya melihat gini. Pertama, kita kena faham apa maksud rongga. Dalam bahasa Arab, kalau dalam kitab disebut jauf. Semua ulama sepakat, iaitu memasukkan sesuatu dalam rongga, dalam jauf itu membatalkan puasa. Itu semua ulama sepakat. Perkara yang membatalkan puasa iaitu memasukkan sesuatu dengan sengaja dalam rongga badan. Fi jauf. Jauf. Yang mereka khilaf ialah jauf tu kat mana? Rongga tu rongga yang mana? Baik. Sebahagian nak untuk kita nampak, sebahagian ulama fiqh, bahagian ini antaranya dalam mazhab Hanafi, yang disebutkan rongga tu apa saja bukaan, apa saja rongga, bukaan badan masuk dalam tu batal puasa. Contoh, ni contoh dalam kitab fiqh. Contoh, kalau kita terluka, masuk air dalam rongga itu, ataupun masuk batu, dia contoh fiqh, masuk batu dalam luka kita, batal puasa. Ini pandangan ekstrim. Nak katanya ulama berbeza dalam memahami maksud rongga. Itu jauh. Sampai begitu. Rumusannya begini. Saya sebut isu ni kerana dia ada dalam perbincangan. Kebetulan saya punya kajian masa degree dulu tentang ini, iaitu kesan rawatan dan perubatan moden dalam puasa, membatalkan puasa ataupun tidak. Itu perbincangan dia. Kat situ rupanya di peringkat alami, peringkat international, memang dia buat kajian dah, dia buat ada conference dah untuk ni di Jeddah tahun berapa dah, bincang tentang keadaan-keadaan rawatan ni. Pertama nak kena settle ialah jauh tu, hudud sempadan rongga itu. Settle yang tu akan settle isu yang lain, satu peringkat. Lalu rumusannya begini, tetap ada orang tak setuju lah.
yang dan ni saya pegang rumusan dia ialah apa yang dimaksudkan dengan rongga ialah perut. Memasukkan sesuatu dalam perut. Maksud kata sebenarnya rumusan ulama sebelum ni memasukkan sesuatu ke dalam rongga perut tu itu makanan, masuk makanan. Masuk ke dalam perut itulah membatalkan puasa. Baik. Sebab itu kita tengok masuk gosok gigi, siwak Nabi siwak dalam Nabi siwak masa berpuasa, Nabi gosok gigi. Kayu sugi masuk dalam mulut, rongga mulut. Jadi tidak dikira rongga yang erti kata membatalkan ni. Jadi yang membatalkan tadi rongga perut. Sudah tentulah saliran dia masuk ke masuk daripada sini. Kias kepada itu barulah kita boleh jawab persoalan medikal. Kalau orang tu dia tak masuk pun melalui rongga ni. Tapi orang masuk kan cucuk perut masuk. Ada orang ni masuk makanan kot perut. Batal tak puasa? Batal. Sebab masuk makanan ke rongga tu sebenarnya apabila masuk badan makanan unsur makanan ke rongga itu yang menyebabkan tidak adalah matlamat puasa itu menahan diri daripada benda bertenaga gitu. Kalau kita kata sekadar memasukkan dalam rongga mulut, rongga halkum itu membatalkan puasa, maka tadi tak batal lah. Dia tak masuk ke sini. Dia orang cucuk masuk ke dalam perut. Jadi dengan memahami ni kalau orang tertelan batu lah kata, tertelan batu, batal tak puasa dia? Tak batal. Dia bukan masuk ni, kemudian bukan unsur makanan. Dia ada dua. Jauf tu sendiri, pertama jauf, yang kedua benda apa yang masuk dalam jauf, dalam rongga yang membatalkan puasa. Iaitu sudah tentulah benda yang berunsur makanan dan minuman yang memberi tenaga. Adapun masuknya sesuatu ke dalam rongga perut sekalipun tapi dia tidak ada unsur makanan, tidak ada unsur ni, maka tidak membatalkan. Contoh dalam rawatan hari ini orang nak buat dia punya ni nak check perut, nak guna kamera kecil kena masuk ke mulut ni. Tu lepas ke perut tu. Masuk sampai ke halkum, lepas ke perut. Batal tak puasa dia? Ikut pada ijtihad ulama moden tidak batal. Walaupun masuk ke jauf tapi yang dimasukkan itu bukannya benda yang elemen makanan minum, tak. Dia ni pandangan yang mengatakan batal semata-mata kerana masuk dalam rongga, dia kata batal lah. Itu nak sebut. Jadi ibu, saya nak sebut tadi rumusan dia. Kalau tanya saya pegang pada pandangan yang ni dan ni. Ni ijtihad Allah. Iaitu masuk sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, telinga, hidung, mulut, tanpa masuk sampai ke perut itu dia tidak membatalkan. Saya tahu sebab memang pengajian saya dulu begitu. Hatta disebut ni masuk kita basuh, kita kena ni tekan, kita kena berdehem sampai keluar bahagian dalam dia. Lepas tu apabila masuk balik kita punya bahagian tubuh kita tu air maka membatalkan puasa. Ini pandangan pengajian dululah. Hatta hari ni pandangan moden hari ni ada orang masuk ubat melalui ni anak kita demam ataupun kita ni perlukan masuk ubat melalui dubur. Dia tidak membatalkan puasa sebab tadi kedudukan jauh tu kat mana? Masuk ke benda ke dubur dia tak sampai ke perut dan pertama yang kedua dia bukan benda berbentuk berunsur makanan ataupun minuman. Wallahu a'lam. Ustaz, saya suka hujah ni sebab saya faham yang ni juga. Taklah bukanlah suka, maknanya apa yang saya faham tu saya risau juga sebabnya lagi satu Ustaz, cabut gigi dalam bulan Ramadan. Ni kita sakit gigi, cabut gigi, tertelan air liur beserta darah tu membatalkan puasa. Ustaz, saya ni macam mana Ustaz? Tak membatalkan lah ikut pandangan. Itu tadi, dia kita tak boleh nak kata betul kau salah, tak, sebab dia memang berlaku khilaf perbincangan pada memahami. Ya. Saya faham ada khilaf kat situ tapi bila menekan yang tak menerima khilaf lagi satu tu saya bimbang sikit kat situ. Kat situ. Itu sikap lah tu. Orang mudah macam tu lah. Korek telinga batal. Tak. Korek telinga kita memang tak batal. Dia tidak masuk dalam rongga. Tapi awak sendiri nak beramal, tak nak korek telinga, tak nak ni, tak apa, terpulang lah. Tapi untuk nak membatalkan ibadah orang dengan kefahaman awak, itu tak boleh. Betul. Tambah hari ni dengan ni. Sama juga hari ni, kes dia, ada orang dia kena makan ubat jantung ke dia, yang dia ubat letak bawah lidah tu. Lepas tu dia dissolve, dia mencair. Kan. Itu kalau ikut pandangan yang dulu, dan kita hormatlah ada pandangan itu, memang hari itu dia kena buka puasa lah sebab benda tu masuk dalam ni.
Tapi pandangan moden yang ulama moden buat tak memahami tadi. Jauf satu, yang kedua perkara yang masuk pada jauf itu. Jadi atas dasar itu masukkan ubat yang letak bawah lidah lalu ubat tu cair, serap masuk itu tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ustaz, Saya kalau ubur air mau dekat mata, lepas tu air mau tu ubat tu terasa ketekak, itu macam mana tu Ustaz? sama lah juga. Sama lah juga sama kes tu, kes apa panggil kes normal biasa kan. Masuk air sampai rasa ditekak ataupun kita masuk di telinga sampai air ditekak. Itu tidak semua termasuk tidak perkara yang tidak membatalkan puasa menurut tadi pertimbangan tadi. Jauh satu, yang kedua perkara yang masuk. Dia bukan benda yang kita masukkan makanan. Kias lagi kepada tengok apabila Ramadan, Nabi tidak halang untuk orang tu berkumur ataupun istinsyak kata ibu tadi. Cuma kurangkan. Realiti dia apabila kita gosok gigi, kita berkumur, kita istinsyak sikit macam mana pun, jujur dia kita akan rasa sedikit sebanyak air tu di tekak kita. Segar. Sebab itu ada anak-anak kita lah dia suka berkumur lebih bulan Ramadan. Kita tapi kita telan tu terasa air sikit banyak. Itu dia panggil dalam agama tu dimaafkan, tu tidak dikira. Jadi samalah kias kepada situ yang air apa semua tidak membatalkan. Wallahu a'lam. Jadi kita ada pilihan antara nak ambil pandangan keras yang statik ataupun pandangan yang ada hujah memahami sudut yang sebenar ini. Wallahu a'lam. Sama dengan ibu kata contoh saya kata tadi cabut gigi tu proses tidak membatalkan walaupun kita tertelan terasa ada air. Tak, dia bukannya tadi kena dengan jauf tadi, dengan apa yang masuk dalam jauf itu. Wallahu a'lam. Pembicaraan ni kalau tak kena cara dia sensitif. Ada pihak sangat sensitif hal ini. Dia cuba cari nak bata je. Wallahu a'lam. Ustaz dah pukul 10.06. Macam mana kita Ustaz? Kita tutup terus? Betul. Kalau jemaah ada sebarang pertanyaan lagi tentang puasa, kita masih ada lagi satu forum Ihya Ramadan. Pada seminggu nanti boleh ajukan soalan sebab dekat situ ada dua panelis dan moderatornya adalah Ustaz Al-Fadil Ustaz Mahmud Mastam. Boleh kita tanya macam-macam soalan dekat situ masa nanti. Lebih baguslah kan kita boleh berbincang yang lebih lama lagi tentang puasa. Itulah sebab sekarang dah pukul 10, kita dah ambil masa Ustaz 2 jam dah. Jadi itulah saya pun rasa macam mungkin Ustaz lapar ke, jemaah pun dah lapar tu. Jadi saya tutup ya. Boleh Ustaz? Boleh. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsirah buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mahta atas perkongsian ilmu dengan penceritaan kisah-kisah suri teladan agung kita Nabi Muhammad SAW. Diharapkan kita dapat istifadah dalam kehidupan seharian kita dan saya mohon agar kita peroleh kefahaman ilmu anugerah Allah. Jazakumullahu khairan buat barisan pengurusan Gemma Nur Iman atas mujahadah dalam menganjurkan dan memastikan perjalanan kuliah berjalan lancar di platform Google Meet dan juga ulang siar kuliah di platform YouTube Gemma Nur Iman sebagai wadah ulang kaji para jemaah sekalian. Tak dilupakan dan tak berkurang rasa penghargaan saya atas istiqamahnya jemaah pencinta ilmu dan penyifat Gemma Nur Iman, pilihan Allah sekalian. Jazakumullah khairan khatirah saya ucapkan dan saya tetap mengharapkan kita semua terpilih bagi mengimarahkan kuliah asal bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan pengajian berkitab iaitu kitab Qalbun Salim pada 5.15 petang nanti. Dengan kesempatan ni saya juga nak war-warkan pengisian program Ihya Ramadan kita iaitu yang saya sebut tadi, program forum Ambang Ramadan bersama Al-Fadil Ustaz Meja Muhammad Naim Ahmad dan juga Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi Johari sebagai panelis dan moderatornya Al-Fadil Ustaz Mahmud Mastam. Akhir sekali saya ingin mohon maaf atas segala salah silap kata-kata saya atau apa-apa sahaja yang mungkin kesilapan perkataan saya dan sebagainya yang sempena minggu terakhir kita untuk bersiaran ini. Jemaah yang dikasihi sekalian juga boleh juga merujuk jadual kuliah, daurah, forum dan hebahan dekat channel WhatsApp Gemma Nur Iman, Telegram dan Facebook Gemma Nur Iman untuk dapatkan info.
Saya Adi Irma binti Sukir, moderator bertugas mewakili pihak Takbir Urus di Gemah Nur Iman. Mohon maaf atas hilaf dan kelemahan dalam menguruskan dan mengacarakan halakah ilmu dalam platform Google Meet Gemah Nur Iman ini. Bagi menangguhkan majlis kita yang barokah ni, sekali lagi dengan rasa penuh hormat saya ingin mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan suratul As sebagai penutup kuliah. Sehingga kita bertemu lagi, saya akhiri kalam dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.